Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita berjumpa lagi. Ya, saudara-saudari, format live saya, uh, se- kalau saudara-saudari ikut saya beberapa minggu ni, saya dah improve ya, sebab saya dah lihat live-live saya yang sebelum ni. Saya baru sedar kadang-kadang suara saya terlalu perlahan, kadang-kadang terlalu cepat, dan saya pun dah beritahu lah, saya dah adjust tempo, speed saya dan sebagainya. Dan tapi masih lagi saya rasa boleh diadakan pembaharuan. Jadi kalau ada apa-apa komen berkenaan dengan cara penyampaian saya, sila letak di ruang komen ya. Komen konstruktif lah baik. Dan untuk memantapkan lagi live saya buat keputusan bahawa apabila saya ada satu topik untuk dibincangkan seperti hari ini, di mana tajuk kita adalah sebab UMNO tidak sekali-kali akan bercerai dengan MCA. Sebab sebenarnya untuk memantapkan lagi sidang live saya, jadi saya apa-apa komen yang tak secara langsung bersangkut dengan live ini ataupun tajuk perbincangan ini, saya akan tolak ke bahagian akhir ya, selepas live ya. Dan saya juga di awal setiap live saya akan beritahu apa yang saudara-saudari boleh expect secara daripada mendengar lama kan. Apa yang saudara-saudari boleh expect daripada live ni. Conclusion dia apa ya, baik. So hari ini di hujung saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan situasi politik semasa, sedikit sahaja. Hari ini saya akan ceritakan mengapa sebab sebenar UMNO tidak sekali-kali akan bercerai dengan parti MCA. Ini kita akan rungkai hari ini. Jadi untuk sidang live hari ini, saudara-saudari dinasihatkan seperti biasa. Saya akan sebut sidang-sidang yang sebelum ni yang penting untuk sidang hari ini, iaitu sidang yang diadakan pada hari Isnin dan sidang semalam ya. Sidang yang diadakan pada hari Isnin dan sidang semalam. Baik, pada hari Isnin saya menceritakan sepintas lalu mengapa sedikit sejarah ya berkenaan dengan MCA, satu perspektif sejarah tu berkenaan dengan penubuhan MCA. Bermulalah daripada satu kedatangan orang-orang Cina daripada negara China, taiko-taiko, kongsi-kongsi dan sebagainya. Kemudian daripada situ saya menjurus kepada kewujudan persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokoh-tokoh Cina di negara ini, dan bagaimana persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokoh-tokoh Cina ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur organisasi, cara kerja MCA dan DAP ya. Jadi saya akhiri sidang live itu dengan memberitahu bahawa undi DAP dengan undi MCA sama sahaja, disebabkan kepala-kepala yang ada di atas tokong-tokong ini, persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan ni semuanya MCA live member. Jadi saudara-saudari rujuk pada sidang media itu dan lihatlah pencerahan-pencerahan yang telah saya berikan, argumen-argumen yang saya berikan. Kemudian semalam saya menceritakan berkenaan dengan DAP dan Parti Amanah Negara. Baik, bila kita cerita DAP dan Parti Amanah Negara, saya mulakan dengan pilihan raya yang diadakan sebelum tahun 2008. Kalau saudara-saudara ingat, 2008 adalah kali pertama ya Pulau Pinang jatuh ke kali kedua sebenarnya. Pulau Pinang jatuh ke pembangkang. Kali pertama adalah pada tahun 1969, di mana Pulau Pinang jatuh ke tangan gerakan. Pada masa itu gerakan pembangkang. Kemudian Parti Perikatan tarik gerakan masuk, bergabung dengan UMNO, MCA, MIC dan sebagainya, dan bertukar menjadi Barisan Nasional bersama parti-parti lain daripada Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi pada tahun 2008 Pulau Pinang jatuh ke tangan DAP, Selangor jatuh ke tangan PKR, walaupun kemudian terbentuk Pakatan Rakyat, tapi dia jatuh ke tangan PKR. Jadi saya menjelaskan dengan terperinci semalam bagaimana DAP mempergunakan PAS. Mula-mula dia tarik PAS masuk,
Kemudian dia gunakan PAS dan akhirnya dia campak PAS keluar, dan kemudian dia tubuhkan amanah. Dan apa yang akan berlaku, iaitu yang saya nampak, akhirnya selepas PRU 15, pemimpin-pemimpin amanah ni sebenarnya akan duduk di dalam DAP. Mengapa benda tu akan terjadi? Jadi semua saya dah jelaskan, semua saya dah rungkaikan. Rujuk sidang media semalam, ya. Selepas sidang media ini. Baik, hari ini saya nak sambung sidang media ni jadi pelengkap kepada 2 sidang yang saya adakan sebelum ini. Ya, mengapa MCA tidak akan diceraikan daripada Barisan Nasional oleh UMNO. Ya, semalam saya dah ceritakan MCA ni, dan hari Isnin saya dah ceritakan MCA ni bagi saya adalah satu beban kepada masyarakat Melayu Islam. Sebab daripada tahun 60-an lagi, apabila sahaja melibatkan isu-isu bersangkut paut dengan bahasa Melayu, agama Islam, undang-undang Islam dan sebagainya. Nombor 1, apabila isu-isu ini disentuh, malah orang masyarakat Melayu Islam, agama Islam diperlekeh dan sebagainya, ataupun isu-isu sensitif disentuh oleh pihak pembangkang, khususnya DAP, MCA tidak melakukan apa-apa, malah telah beberapa kali duduk sepentas dengan pembangkang, dengan DAP pada ketika itu. Kadang-kadang memang sepentas. Kadang-kadang bila kita cerita sepentas tu, maknanya bahasa mereka, argument mereka, hujah mereka tu sama dengan DAP, kira sepentas lah, walaupun bukan secara fizikal. Ya, MCA biarpun berada di dalam kerajaan, tetapi dia duduk bersama dengan, ataupun dia sokong isu yang dibawa oleh pembangkang dan serang kerajaan. Pernah berlaku dalam isu bahasa Melayu, pernah berlaku dalam isu penggunaan Jawi, pernah berlaku dalam isu-isu melibatkan undang-undang Islam. Contohnya apabila Presiden PAS, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang dulu, sebelum PRU 14, cuba mengusulkan di Parlimen rang undang-undang bagi mengembangkan kuasa Mahkamah Syariah bahagian kesalahan jenayah, ya, undang-undang Islam jenayah lah ataupun syariah, ya, mengembangkan, ya, selaras dengan kehendak tuntutan agama Islam. Jadi dalam berdekat-dekat ni MCA gagal disebabkan apabila pihak-pihak tertentu memarakkan gelombang Islamofobia, ya, iaitu ketakutan terhadap agama Islam, budaya Islam, sejarah Islam, cara hidup orang Islam dan sebagainya. Apabila pihak pembangkang ni memarakkan gelombang Islamofobia, sehingga tercetusnya, sehingga masyarakat Melayu Islam dengan Cina ni saling benci-membenci antara satu sama lain, sehingga DAP dulu-dulu, zaman dulu-dulu, Lim Kit Siang boleh kata kerajaan persekutuan ni memang cuba mengislamkan pendidikan, pernah menyerang penggunaan eksklusif bahasa Melayu dalam literature dan sebagainya. Apabila semua serangan-serangan ni dibuat, MCA diam. Apabila Dong Zong serang, MCA diam. Baru-baru ni isu Jawi, MCA diam. Malah dilihat menyokong Dong Zong, mempertahankan Dong Zong, walhal Dong Zong jelas terang-terang resis, ya, menipu rakyat, menghasut rakyat. Kononnya pembelajaran seni khat dan Jawi adalah pengislaman pendidikan, itu adalah satu penipuan. Ya, kalau Dong Zong boleh cakap begitu, saya pun boleh cakap pembelajaran abjad Cina adalah serupa dengan pembudahan pendidikan. Sebab dalam ajaran-ajaran Buddha pun ada guna abjad-abjad Cina. Jadi contohlah, okey, MCA tidak melakukan apa-apa, malah bersekongkol ada dengan pembangkang, bersetuju ada, menyerang kerajaan ada. Tak ada roadshow, tak ada apa-apa usaha untuk cuba
memberitahu kepada China sebenarnya masyarakat Islam, agama Islam ni bukannya satu ancaman kepada anda. Kalau Hadi bawa cadangkan rang undang-undang untuk mengembangkan lagi kuasa mahkamah syariah bagi jenayah-jenayah tertentu tu, ia tidak langsung bersangkut paut dengan orang-orang bukan Islam, malah is none of their business. Sebab Perlembagaan Persekutuan jelas dengan kebebasan beragama orang bukan Muslim, dan benda itu tidak bersangkut paut pun dengan orang bukan Muslim, dan benda itu sedang dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu hanya untuk mendapatkan mileage politik. Contohnya DAP nak dapatkan sokongan orang Cina. Ya. MCA tidak berbuat demikian. Ya. Langsung tidak berbuat demikian. Secara tidak langsung MCA sebenarnya menyumbang kepada jurang perpisahan di antara Melayu dan Cina. Racism di dalam negara ini penyumbang terbesarnya MCA. Serang pun ada. Ya, MCA boleh beritahu pengusulan rang undang-undang oleh Hadi itu pada masa itu Liao Tiong Lai. Ya, pengusulan tu tidak sejajar dengan semangat Perlembagaan Persekutuan. Itu satu pembohongan. Itu satu pembohongan, jelas pembohongan. Ya. Dan itu boleh menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Cina, kebencian mereka terhadap masyarakat Melayu. Tidak pernah pun ada usaha MCA untuk memberitahu bahawa ura-ura kononnya kerajaan cuba mengislamkan segala aspek kehidupan di Malaysia, di mana orang Cina, orang India akhirnya akan terpaksa terima undang-undang Islam ni adalah semuanya palsu dan dipolitikkan. Tidak pernah, malah serang Hadi ada. Itu maknanya MCA adalah rasis, adalah anti-Islam, dan adalah musuh dalam selimut, satu beban kepada Barisan Nasional. Ya, dan hari ini MCA bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Bersama ni saya nak cerita sikit. Saya dah cerita dan saya akan cerita kembali. Dia bersama. Ya. Kalau PAS dulu kata DAP ni anti-Islam, samalah. Hari ini kita ada MCA. Baik. Saya dah kata dalam 2 sidang yang lepas, dan hari ini saya ulang. Pada 2 hari bulan Disember 2019, iaitu tahun lepas, Wee Ka Siong ditanya, adakah anda terima setuju untuk masuk muafakat secara rasmi? Wee Ka Siong, dia tidak hendak jawab benda tu sebab memang tak boleh. MCA tidak boleh sertai muafakat nasional secara rasmi sebab China akan tolak MCA. Okey, babak China akan tolak MCA ni saya akan ingat, saya akan kembali. Tapi Wee Ka Siong juga memberitahu pemberita satu fakta yang mengejutkan tetapi betul, iaitu muafakat nasional tidak didaftarkan, bukannya pertubuhan ataupun gabungan rasmi. Betul. Mengapa betul? Sebab MCA tidak terima. UMNO tidak boleh masuk dalam muafakat nasional atas beberapa sebab. Satu sebab saya dah huraikan semalam, iaitu UMNO memang sebenarnya ada satu kelompok kecil tu memang dia ada niat dia sendiri, niat jahat. Dia akan akhirnya kepentingan kelompok itu sahaja yang penting lah. Tapi lagi satu sebab adalah sebab MCA tidak akan bersetuju. Jadi saudara-saudara fikir, kalau MCA ni tak setuju, dia tak apalah, buanglah. Bukannya MCA boleh dapat kerusi pun. Percayalah, dalam pilihan raya yang akan datang ni MCA bukan akan dapat kerusi lebih banyak. Ya. Mungkin dalam PRU16 pun bukan tak akan dapat kerusi lebih banyak. Jadi mengapa masih simpan MCA ni, sedangkan MCA ni jelas memiliki aura DAP? Dan saya dah beritahu, akhirnya DAP MCA ke apa, dia di bawah pengaruh persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan tokoh-tokoh Cina, di mana kepala-kepala besar yang duduk di atas sekali ni, tokoh-tokoh besar ni, kepala-kepala besar ni adalah MCA lifelong member. Jadi mengapa? Seperti Chang Kong Choi, dulu pernah jadi Menteri Pengangkutan. Jadi mengapa? Sama je. Jangan tuding jari kat sana, kata DAP ini, DAP itu. Memang saya pun tak suka. Tetapi bila mai belah MCA semua senyap. Mengapa?
Inilah sebabnya. Sebabnya dahulu kala, pada tahun 60-an 70-an ni, peratusan Melayu Islam dengan bumi putera Muslim ni agak rendah. Walaupun majoriti, tapi agak rendah. Peratusan Cina, nisbah dia Melayu dengan Cina ni kecil. Jadi dalam dua orang Melayu, mungkin ada seorang Cina. Ya, lebih kurang lah. Saya tak mau beri data-data spesifik ni, buang masa. Okey, lebih kurang. Jadi pada masa tu keperluan MCA amat tinggi, sebab dia nak undi Cina, dan pada masa tu Cina menyokong MCA. Kita tak payah pergi tahun demi tahun, dekad demi dekad lah. Okey, itu dulu. Sekarang ni Cina memang duduk dengan DAP, jadi buanglah MCA. Tak boleh. MCA lah problem, sebab tak boleh sebab muafakat nasional ni tak boleh dirasmikan. Sebab apa? Muafakat nasional terdiri dari Barisan Nasional dan PAS, dan Barisan Nasional terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC. Oleh itu, secara dasarnya muafakat nasional adalah UMNO, MCA, MIC dan PAS. Tetapi kita semua tahu ia adalah UMNO dan PAS. MCA beban, jadi buanglah. Kalau itu yang jadi masalah, tak boleh. Mengapa? Sebabnya, lihatlah perpecahan Melayu Islam yang berlaku hari ini. Lah ni, kerajaan kita dalam ambang keretakan, boleh tercetus pilihan raya bila-bila. Peralihan majoriti sudah berlaku. Hari ini baru seorang timbalan menteri letak jawatan. Perpecahan Melayu Islam akan berlaku di dalam pilihan raya, sedang berlaku, telah berlaku dan sedang berlaku. Dan ada puak-puak yang akan marah. Ya. Kemenangan Muafakat Nasional, saya dah berulang kali kata dan saya dah huraikan dengan jelas, bukannya satu kepastian. Bukannya satu kepastian. Oleh itu, biarpun selepas PRU 15, lebih kurang pada tahun 2025 atau 2028, nisbah Melayu kepada Cina akan jadi 4:1, dan seterusnya dia akan naik lagi. Sebab peratusan peningkatannya penduduk, population Melayu Islam dan bumi putera Muslim, dia macam ni. Dan dia eksponen, dia bukan straight macam ni tau, dia menaik. Sebab golongan Muslim ni, kadar perkembangan masyarakat tu tinggi. Ramai anak-anak di dalam kampung-kampung. Cina ni ada yang tak ada anak, ramai yang ada anak seorang, paling maksimum pun 2 orang. Kadar peningkatan dia rendah, hampir mendata. Jadi dia akan meningkat daripada 4 Melayu kepada 1 Cina pada tahun 2025, mungkin menaik lagi sehingga dia boleh sampai tahap 5 Melayu kepada 1 Cina. Jadi pada masa tu, DAP dia parti multiracial. Saya dah terangkan semalam mengapa DAP tidak boleh tukar jadi parti Cina. Rujuk semalam lah. Jadi dia terpaksa terima ahli-ahli Melayu. Kalau tidak, DAP akan mati. Untuk terima ahli-ahli Melayu, kepimpinan dia mesti terdiri daripada orang Melayu. Kalau tidak, DAP mati. DAP tak boleh tukar jadi parti Cina sebab dia perlu Sabah dan Sarawak. Baik. Untuk itu, DAP memang saya nampak ada cadangan nak letak pemimpin-pemimpin amanah. Sebab itu sekarang dia create amanah. Jadi orang Melayu tapi baka DAP, DNA DAP. Akhirnya dia akan masuk sebab pemimpin-pemimpin ini boleh percaya. Kalau tidak, DAP akan dibanjiri dengan pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang DAP tak kenal, tak boleh kontrol. Akhirnya DAP akan jadi benda lain. Itu yang DAP takutkan. Sebab itu ditimbulkan amanah. Tapi apa pun, DAP akan jadi multiracial. In the end, DAP yang korang benci ni, yang aku pun benci, sebab resis sebelum tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, lah ni duk diam sikit.
Memang resis, memang keluar kenyataan-kenyataan seperti tai lembu kat muka lah, Lim Lim Eng lah, dengan Ngakomeng lah, dengan apa dia, memang cukup resis. Dia akan bertukar menjadi satu parti yang benar-benar multiracial, dan ramai Melayu akan duduk dalam DAP. Pada masa itu, maknanya dalam 10 tahun lah, senang pendek kata 10 tahun dari sekarang lah, China akan pergi mana? Semua China akan kembali kepada MCA. Sebab MCA akan tinggal satu-satu parti yang mewakili, yang sebenar-benarnya mewakili suara, kehendak, aspirasi bangsa China. Dan UMNO tahu dalam keadaan sekarang ramai Melayu dengan Bumiputera Muslim ni memang peratus dia banyak pun boleh berpecah, dan masih sedang berpecah. Malah di pilihan raya ni akan berpecah lagi, dan kalau ada peralihan undi Melayu Islam kepada satu gabungan baru yang bakal terbentuk ni, gabungan tu akan menang. Sentiasa berpecah, sentiasa bergaduh. Bukannya orang lain yang pecahkan. Akhirnya yang duk ada sekarang ni, mereka bergelut sama satu sama lain. Benda dah cantik Perikatan Nasional. Tak, puak ini memang nak perkenakan PPBM. Sebelum PRU14 tak apa, kita boleh bergabung. Lepas PRU14 kita sama kita. Apa benda penyatuan ummah tu? Melayu sentiasa akan bergaduh dengan Melayu sebab ada mentaliti warlord. Pada masa yang sama, UMNO tahu benda ni. UMNO tahu benda ni, penyakit ni tak boleh diubati. Dan perpecahan akan sentiasa berlaku biar beramai mana pun Melayu dengan Islam dengan Bumiputera Muslim. Jadi atas sebab itu, macam mana pun dia tidak ingin hilang undi Cina. Sekarang dah hilang. Tapi 10 tahun nanti, apabila Melayu bertambah ramai, Cina akan kembali kepada MCA. Sebab Cina tahu duduk dengan DAP dah tak ada suara Cina. Itulah sebabnya UMNO tidak berani ceraikan MCA. Andai kata UMNO ceraikan MCA, ini susah nak terima, saudara-saudari. Dalam 10 tahun lagi, melainkan UMNO timbulkan satu parti Cina baru. Nah, itu pun akan jadi masalah. Saya akan cerita kemudian. Andai kata dia ceraikan MCA, 10 tahun lagi, memang tak tentu sama ada UMNO boleh kekal sebagai satu parti dominan dalam politik tanah air. Lah ni tak dominan. Mungkin tenggelam lagi atau tenggelam terus. Ya. Dan kalau kau pinggirkan DAP, MCA, taring dia keluar lah. DAP pun hanyut. Siapa yang akan pegang MCA? MCA akan beralih pergi sana. Dia akan tunjuk taring dia yang sebenar. Lah ni pun ada taring. DAP dengan MCA 2x5, 5x2. Cuma sekarang dia duduk dalam kepompong keselesaan sebab dapat kerusi. Jadi dia punya racism bentuk lain. Dia tak ambil peranan untuk cuba tangkis dakwaan-dakwaan, persepsi-persepsi salah yang ditimbulkan oleh puak Cina daripada DAP, sehingga memecah belahkan orang Melayu dan menimbulkan keresahan orang Cina, sehingga kan orang Melayu dan Cina terbahagi, ada jurang perpisahan yang besar. Cuma bentuk dia lain sekarang. Pada masa tu MCA akan mirip DAP. DAP akan hanyut, ataupun DAP akan jadi satu parti multiracial bersama PKR dan sebagainya. MCA duduk sana. Macam mana pun, in the future, MCA ada saham. Sebab itulah pemimpin-pemimpin MCA hari ini, dia kekal. Walaupun parti tu macam tak relevan, dia kekalkan struktur. Dia lakukan penyagaan. Sebab Cina ni memang pandai lakukan penyagaan. Dan aset-aset MCA ni pun besar-besar. Banyak duit. Jadi dia lakukan penyagaan sementara menunggu apa yang bakal terjadi, iaitu kembalinya undi Cina ke MCA. Nampak? Jadi MCA ni dah jadi seakan-akan kingmaker. Nampak? Sebab apa? Perpecahan Melayu Islam. Sebab apa? Lah ni pun duk berlaku. Puak kecil duk give statement, duk merungut. Puak besar dalam UMNO ni senyap, berpuas hati dengan apa yang berlaku.
Sentiasa ada pergelutan, walhal benda yang dah berlaku seharusnya merupakan satu langkah yang baik, positif ke arah penyatuan ummah. Mengapa masih ada keresahan di belah Perikatan Nasional sedangkan benda dah baik? Nampak? Kalau hari-hari buka paper, hari-hari baca di internet, yang duk bergelut siapa? Yang duk bergaduh siapa? Letak jawatan, ambil jawatan, lompat sini, lompat sana, siapa? Cina, Melayu Islam. Faham? UMNO tidak akan ceraikan MCA. Dia boleh ceraikan PAS, dia tidak akan ceraikan MCA. Right. Saya berhenti takat tu sebab saya tak nak sidang-sidang saya terlalu panjang. Saya nak sentuh sikit sebelum saya akhiri sidang ni apa yang berlaku hari ni. Sebelum-sebelum ni saya dah beritahu peralihan majoriti dah berlaku, PPBM dah berpecah. MP-MP ni, saudara-saudari kalau tak nak dengar saya pun tak apa, guna logik sendirilah. Cuba sangkalah. Dah mula berbincang dengan Tun, sebab memang dah nampak dah sana jalan penghujung. Okey. Hari ni seorang dah letak jawatan Timbalan Menteri. Bukankah sebelum isu pengumuman dibuat bahawa akan ada sidang media kan, kemudian sidang media tu dibatalkan. Lepas tu ramai orang kata Regi JC ni menipu. Lepas tu saya terangkan dalam satu sidang, memang di dalam situasi kemelut politik ni, pemberitahuan dibuat, kemudian benda tak terjadi tu perkara biasa. Sebab pada masa tu banyak negotiation berlaku. Banyak orang dah tahu dia ni nak buat keputusan nak letak jawatan, dia cuba tarik dia dan sebagainya. Jadi sidang media batal dan sebagainya. Ya, itu perkara biasa apabila berlaku kemelut politik. Tetapi akhirnya letak jawatan kan. Jadi benda ni menyedihkan saya. Bukan apa, bukan peletakan jawatan tu menyedihkan saya. Yang menyedihkan saya adalah sikap terburu-buru untuk melakukan sesuatu dan akhirnya benda tu bukannya dengan niat yang murni, telus, ikhlas. Ya, penyatuan ummah, bukannya ikhlas. Ya, tak boleh nak rasmikan Perikatan Nasional. Oh, kita hanya pakai PPBM. Pakai, dia boleh guna. Kita hanya gunakan sehingga PRU15. Kemudian kita nak campak orang-orang seagama kita kat luar tu, kita nak pergi sendiri. Ya. Lepas tu kumpulan-kumpulan yang duduk dalam Facebook group ni, bila baca komen semuanya sehaluan dengan dia, benci dia ni, benci dia tu. Jadi dia duduk dalam kepompong tu, dia percaya benda tu lah yang hakikat. Dia boleh percaya. Dia tak nampak perpecahan yang berlaku. Dia tak ingat lagi perpecahan macam mana perpecahan tu menyebabkan Pakatan Menang. Perpecahan lah ni lagi besar. Perpecahan dulu tu bukannya perpecahan berdasarkan kaum. Perpecahan dulu tu perpecahan berdasarkan kebencian terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak sebab ditimbulkan isu-isu 1MDB dan sebagainya. Kali ni perpecahan disebabkan kaum sebab ditimbulkan isu sebab apa, ada puak-puak resis, kita kena bersatu ummah dan sebagainya. Tapi tak nampak pun ada komitmen ke arah ummah, penyatuan ummah. Dan akhirnya kalau saya dah nampak, ramai dah nampak, peratus yang komen dalam Facebook, WhatsApp semua, tanyalah pakar-pakar IT, tak sampai 1%. Jangan cerita penduduk, pengundi. Orang yang berfikir is what is known. Pergi baca dalam Google, the silent majority. Dia duduk diam. Kalau ingat lagi saudara-saudari, sebelum pilihan raya umum ke-14, masuk je Facebook UMNO, masuk je Facebook pro BN, kita dapat persepsi lain. BN memang menang besar. Itulah sampainya ramai orang frust, tak boleh terima propaganda. Hari ini dah letak jawatan seorang Timbalan Menteri. Saya dipahamkan ramai masih duk ada meeting-meeting kecil lah di kedai-kedai dan sebagainya. Mereka nak buat langkah seterusnya. Ini bukannya menghina yang di Pertuan Agong. Agong dah lepas.
dia lantik Muhyiddin itu sah. Orang pertikaian tu memang bodoh lah, itu menghina agung. Tapi yang berlaku sekarang adalah sistem demokrasi berparlimen, sistem demokrasi yang lazim, di mana selepas tempoh masa tertentu majoriti boleh berubah. Ini demokrasi, bukan sistem Islamik, demokrasi. Ya. Kemudian ada pemimpin yang keluar statement, oh, benda ni berlaku sebab dia ni buat nakal. Saya bukan jahat. Kalau saya jahat, saya boleh katakan, kau kata ada orang nak beli MP, habis yang duk tawar jawatan-jawatan tu macam mana? Sedangkan ada orang hilang kerja, tak ada sumber pendapatan, ini ditawarkan jawatan 300,000 sebulan dan sebagainya. Itu saya boleh tafsirkan sebagai membeli. Yang duk membeli belah sini bukan belah sana, tapi saya tak buat begitu sebab saya bukan jahat. Tapi jangan perbodohkan rakyat dan kata, oh, ni berlaku sebab pembelian MP ni, ini adalah usaha pihak tertentu untuk kucar-kacirkan. No. Kali ini saya nak neutral. Tidak ada usaha mana-mana pihak untuk kucar-kacirkan apa-apa. Tidak ada jual beli ni. Ini proses automatik disebabkan pergelutan puak-puak tertentu ni yang tamak kuasa. Tu je. Ya, kita berhenti takat tu. Fikir-fikirkanlah. Kita akan balik esok dengan satu topik yang menarik. Dan jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya, Regi JC Ritaudin. Saya letakkan link di bawah. Dan kemudian ikuti saluran YouTube saya, iaitu Regi JC Ritaudin, di mana beransur-ansur saya akan beralih ke YouTube. Saya tak lama lagi saya akan berhenti Facebook, beralih ke YouTube, di mana setiap hari ada live. Okey. Lah ni YouTube ni saya tak tetapkan waktu. Kadang-kadang tengah malam saya lepaskan video-video ni. Tapi bermula esok saya akan tetapkan waktu, di mana setiap malam pukul 10 saya akan lepaskan video. Macam contohnya hari ini dalam Facebook, kemudian esok dia YouTube. Beransur-ansur saya akan balik ke YouTube. Baik, sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.